Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan teruskan ulang kaji UPKK dalam subjek sirah pada bahagian B. Okey, so ulang kaji kali ini kita akan tengok contoh-contoh soalan yang akan ditanya pada soalan sirah pada bahagian B yang lebih kepada soalan subjektif dan soalan berbentuk petikan. Okay, so kita tengok soalan-soalannya. Sirah bahagian B 60 markah. Okay, soalan 1 10 markah. Okay, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okay, kita baca petikan ni. Perang Khandaq berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Nama lain bagi Perang Khandaq ialah Perang Ahzab, kerana tentera-tentera bersekutu telah berpakat untuk menyerang kota Madinah. Allah telah memberi bantuan kepada orang Islam dengan menghantar tentera-tentera yang tidak boleh dilihat dan angin kencang yang membawa debu tanah dan anak-anak batu menuju ke arah musuh. Okay. Itu adalah dia punya petikan. So kita tengok soalannya. Dia tanya, soalan 1.1, bilakah berlaku peperangan Khandaq? Bilakah berlaku peperangan Khandaq? Okay. Dalam petikan tu dia dah tulis siap-siap. Perang Khandaq berlaku pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah, tahun ke-5 Hijrah. Okey, berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Okay, so kita boleh tulis kat sini Perang Khandaq. Okay, Perang Khandaq berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Okey. Perang Khandaq berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Okey, ke-5 ni boleh hijrah ataupun ke-5. Okey. Okey, seterusnya soalan 1.2. Apakah nama lain bagi Perang Khandaq? Okey. Apakah nama lain bagi Perang Khandaq? So kita tengok balik. Okay, dia dah tulis dah kat sini, nama lain bagi Perang Khandaq ialah Perang Ahzab. Okay, so kita tulis balik. Nama lain bagi Perang Khandaq ialah Perang Ahzab. Okay, Perang Ahzab. So nama lain bagi Perang Khandaq ialah Perang Ahzab. Perang Ahzab. Okay. Soalan seterusnya, soalan 1.3, dia tanya, mengapakah Perang Khandaq dikenali sebagai Perang Ahzab? Mengapakah Perang Khandaq dikenali sebagai Perang Ahzab? Jawapannya, kerana tentera-tentera bersekutu telah berpakat untuk menyerang kota Madinah. Okay, itu jawapan dia. Kita tulis balik je. Okay, kerana
Okey, kerana tentera, tentera bersekutu telah berpakat untuk menyerang kota Madinah. Kota Madinah. Okey. Mengapakah perang Khandaq dikenali sebagai perang Ahzab? Kerana tentera-tentera bersekutu berpakat untuk menyerang kota Madinah. Okey, soalan 1.4. Okey. Dia kata, apakah bantuan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tentera Islam dalam peperangan Ahzab? Okey, apakah bantuan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tentera Islam dalam peperangan Ahzab? Itu jawapannya, Allah telah memberi bantuan kepada orang Islam dengan menghantar menghantar tentera yang tidak boleh dilihat dan angin kencang yang membawa debu tanah dan anak-anak batu menuju ke arah musuh. Okey. So, jawapan yang kita boleh tulis kat sini adalah bantuannya adalah menghantar tentera yang tidak boleh dilihat. Yang tidak boleh dilihat. Okey, satu. Yang kedua, angin kencang. Angin kencang. Okey, angin kencang nak tulis penuh pun boleh. Angin kencang yang membawa debu tanah ke arah musuh. Ke arah musuh. Okey. Seterusnya, apa pengertian Khandaq? Okey, apa pengertian Khandaq? Okay, so pengertian Khandaq ialah parit. Okey, parit. Masa ni Rasulullah dan umat Islam, strategi peperangannya adalah menggali parit di sekeliling kota Madinah. Okey, seterusnya soalan 2. Okey, jawab semua soalan di bawah. Okey, kita tengok soalan 2 ni adalah soalan berkaitan dengan, dia kata 2.1, tulis tulis 3 peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Ramadan yang ada kaitan dengan Rasulullah lah. Biasanya dalam sirah ni ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, apa yang berlaku dalam bulan Ramadan? Okay, yang pertama kita boleh tulis Perang Badar. Okay, maaf. Okay, Perang Badar. Okay, Perang Badar ni dia berlaku pada 2 Ramadan
2 Ramadan tahun 2 Hijrah. Okey. Kemudian peristiwa yang kedua adalah pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Okey, pembukaan kota Mekah atau Fathu Makkah. Okey. Yang ni berlaku pada 10 Ramadan. Okey, 10 Ramadan tahun 6 Hijrah. Okey. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa nuzul Quran. Nuzul Al-Quran ataupun peristiwa turunnya Al-Quran. Okey, berlaku pada 17 Ramadan. Okey. Seterusnya soalan 2.2, dia nak dua bahagian jihad. Dua bahagian jihad adalah yang pertama kita boleh tulis jihad akbar, jihad besar, dan yang kedua jihad al-asghar. Okay, jihad al-asghar, jihad kecil. Okey. Yang ni jihad akbar ni adalah jihad besar. Jihad besar ni kalau dia minta contoh, kalau soalan yang lain lah, dia minta contoh melawan hawa nafsu, jihad besar. Kemudian jihad yang asghar adalah jihad kecil. Okay, jihad kecil contoh dia mempertahankan negara. Okey. Okay, seterusnya 2.3, lengkapkan carta di bawah. Okay, lengkapkan carta di bawah berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Okay, 1. Perjanjian Hudaibiyah ialah, apa maksud perjanjian Hudaibiyah? Maksudnya adalah perjanjian damai. Perjanjian damai. Yang kedua, perjanjian itu berlaku pada bila berlaku perjanjian Hudaibiyah? Bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Kemudian isi kandungan, antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata selama 10 tahun. Okey. 2.4, soalan 2.4, orang yang mencadangkan untuk menggali parit dalam peperangan Khandaq ialah, siapa yang memberi cadangan untuk menggali parit semasa peperangan Khandaq? Okey. Jawapannya ialah Salman
Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Okey. Salman Al-Farisi ni adalah sahabat yang memberi cadangan untuk digali parit di sekeliling Madinah ketika peperangan Khandaq. Okey, kemudian dia ada pernyataan. Pernyataan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak memusnahkan berhala, tawaf mengelilingi Kaabah, mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan. Okey. So, daripada pernyataan tu dia tanya apakah peristiwa yang berkaitan dengan pernyataan di atas? Apakah peristiwa yang berkaitan dengan pernyataan di atas? Okey, peristiwa ni adalah berkaitan dengan apa? Okay, dengan pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Mekah. Okey. Soalan seterusnya, soalan 2.6. Soalan dia tanya, tulis 3 nama masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tulis 3 nama masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita boleh tulis kat sini Masjidil Haram, kemudian kita boleh tulis Masjid Quba, dan kita boleh tulis Masjid Nabawi. Okey, Masjidin Nabawi. Salah. Okey, Masjidin Nabawi. Okey. 3 nama masjid di zaman Rasulullah, Masjidil Haram, Masjid Quba dan Masjidin Nabawi. Okey, soalan seterusnya, soalan 3 10 markah. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Perundangan Islam di Gubal pada tahun pertama Hijrah. Ia dinamakan Piagam Madinah. Penduduk Madinah terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Khazraj, Aus dan Yahudi. Langkah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk perundangan adalah dengan membina masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar dan mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Okey, berdasarkan petikan ni, kita jawab soalan 3.1. Okey, dia tanya, bilakah perundangan Islam di Gubal? Bilakah perundangan Islam di Gubal? Okey, jawapannya kat mana? Okey, pada tahun pertama Hijrah. Bilakah perundangan Islam di Gubal? Kita jawab. Okey, pada tahun pertama Hijrah. Okey, seterusnya soalan 3.2. Perundangan bertulis pertama ini dikenali sebagai apa? Ia dinamakan Piagam Madinah. Okey, so jawapannya adalah Piagam Madinah. Okey, perundangan pertama nama dia Piagam Madinah. Okey, Piagam Madinah. Okey, seterusnya
Soalan 3.3, apakah dua kaum terbesar di Madinah? Apakah dua kaum terbesar di Madinah? Okey, kat sini dia bagi kaum iaitu Khazraj, Aus dan Yahudi. Okey, dia bagi 3. Okey, untuk ulang kaji ni kita tulis je 3-3. Iaitu Aus, Khazraj dan Yahudi. Okey. Kemudian 3.4, kita tengok soalan dia. Tulis 2 langkah Rasulullah SAW dalam membentuk perundangan. Apa langkah yang Rasulullah buat dalam membentuk perundangan? Okey, apa langkah-langkah dia? Kita tengok balik. Okey, kat sini dia kata langkah pertama Rasulullah dalam membentuk perundangan adalah dengan membina masjid. Okey, membina masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar dan mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. So dia ada 3. Soalan tadi minta berapa? Kalau dia minta 2 pun kita tulis je untuk ulang kaji ni, tulis 3-3 supaya kalau dia keluar dalam soalan lain kita boleh ingat. Okey, yang pertama membina masjid. Salah tulis pula. Okey. Membina masjid. Okey, membina masjid. Yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan Muhajirin dan Ansar. Okey, Muhajirin ni orang yang berhijrah ke Madinah, Ansar pula adalah penduduk asal Madinah. Dan kita boleh tambah lagi jawapan dia, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Okey, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Okey, seterusnya soalan 3.5, apakah kesan perundangan Islam kepada dakwah Islamiah? Okey, soalan ni tidak dinyatakan jawapan dia dalam petikan. So, kita fikirlah sendiri apa kesan perundangan Islam kepada dakwah Islam itu sendiri. Okey, yang pertama kita boleh tulis jawapannya adalah mewujudkan perdamaian. Okey, kemudian apa lagi? Menyatu padukan masyarakat dan kita tambahlah satu lagi, mewujudkan keamanan. Okey, keamanan. Okey. Kemudian soalan seterusnya, soalan 4. Okey. Soalan 4 dia kata jawab soalan di bawah, lengkapkan rajah di bawah. Okey, yang ni berkaitan dengan perkembangan agama Islam. Dia terbahagi kepada 2. Yang pertama daripada sudut ibadah. Apa contoh pada sudut ibadah ni? Kita boleh tulis kat sini, solat. Okey, dan puasa. Okey, kemudian yang kedua, dia bagi clue dekat kita, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Okey, perkembangan agama Islam
Daripada sudut, kat sini kita tulis akidah. Okey, akidah. Okey. Seterusnya soalan 4.2. Okey, soalan 4.2 dia kata para nabi dan rasul diberikan mukjizat bagi membuktikan kerasulan dan melemahkan orang kafir. Berdasarkan penyataan di atas, lengkapkan tempat kosong di bawah. Okey, alif, mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Okey. Okey, mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, diturunkan secara berperingkat selama berapa tahun? Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Kemudian diturunkan di Mekah dan Al-Quran ni diturunkan di Mekah dan di mana? Di Madinah. Okey. Madinah. Kemudian yang keempat, melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, Rasulullah menerima Al-Quran dengan perantaraan malaikat Jibril. Okey, soalan seterusnya. Okey. Tuliskan 3 pilihan yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Okey, bila dia orang dah langgar perjanjian Hudaibiyah tu, Rasulullah bagi 3 pilihan kepada mereka. Apa pilihan tersebut? Antaranya ialah membayar diyah. Okey, membayar diyah ataupun diyah ni denda. Okey, denda ataupun pampasan. Okey. Pampasan. Okey, kemudian yang kedua, terbatal perjanjian. Okey, terbatal perjanjian. Kemudian yang ketiga, berperang dengan orang Islam. Okey. Okey, untuk tahu lebih lanjut berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah ni, boleh cari dalam saya punya video sebelum ni. Tajuk dia adalah perjanjian Hudaibiyah. Okey. Boleh cari dalam channel saya ni. Okey, kemudian soalan 4.4. Soalannya ialah tuliskan 2 ibadah yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Tuliskan 2 ibadah yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Okey. Ibadat-ibadat tu adalah ibadat puasa dan ibadat zakat. Okey. Kemudian soalan 4.5. Tuliskan 2 kesan pembukaan Kota Mekah. Apa kesan pembukaan Kota Mekah? Okey, tuliskan 2 kesan pembukaan Kota Mekah. Kesannya ialah pembesar Mekah memeluk Islam. Okey, memeluk Islam. Bila pembesar Mekah memeluk Islam, Islam pun berkembang dengan itulah, sebab seseorang pembesar tu dia ada pengikut-pengikut dia. Bila ketua dia memeluk Islam, maka anak-anak buah dia semuanya memeluk agama Islam. Okey, dan yang kedua, masyarakat
bertambah kuat. Okey. Masyarakat bertambah kuat. Okey, umat Islam tu bertambah kuatlah maksudnya. Okey, 4.6, orang pertama yang melaungkan azan ialah siapa? Ini soalan yang terakhir ya. Orang yang pertama melaungkan azan ialah Bilal bin Rabah. Okey. Selesailah kita punya ulang kaji pada kali ini. Semoga video ini memberi manfaat dalam mengulang kaji pelajaran subjek sirah untuk persediaan UPKK. Semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang untuk subjek-subjek yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share kepada kawan-kawan.